yang penting adalah nilai itu sampai kepada masyarakat ataupun kepada orang yang kita nak sampaikan lah. Yang kita pun sedar bahawa kita ada 3 nilai ataupun shared values yang kita sentiasa pegang, yang kita war-warkan selalu, empower, respect dan awesome. So bila kita kata empower ni maksudnya kita empower diri kita, dan dalam waktu yang sama kita pun nak empower orang sekeliling kita untuk dalam waktu fasa-fasa pandemik ni, kita yakin bahawa bukan kita sahaja yang nakkan kebaikan untuk negara ni. Semua orang nakkan kebaikan untuk negara ni, tapi waktu sekarang dia dah tak, bukan waktu yang ada fair opportunity untuk semua orang. Kan? Jadi ada orang yang tak terkesan langsung pun. Ada orang yang sangat terkesan. Ada orang yang mungkin sebelum ni sangat okey dia punya hidup, tapi tiba-tiba disebabkan ni semua terjejas, terutama businessman dan sebagainya kan. So dia dah bukan tengok lagi kereta pakai kereta apa, ada Astro ke tak ada Astro. So ada orang yang walaupun sebelum ni keadaan baik dan sekarang dah terjejas. So menyebabkan waktu-waktu ni juga kita nak sama-sama empower orang-orang sekeliling kita yang nak berbuat baik dan nak membantu, dan kita boleh sama-sama empower mereka untuk sama-sama membangunkan komuniti setempat dan sebagainya lah. So next, dalam waktu yang sama kita kena fikir, kita sebagai organisasi dan juga kita sebagai AJK, kita juga sebagai diri sendiri, ahli keluarga, jiran tetangga, kita fokus kepada perkara yang kita boleh kawal. Sebab saya sedar walaupun kita kata kita adalah organisasi dan kita nak membantu ramai orang, kita nak buat program, kita nak macam-macam, tapi waktu yang sama start dengan diri kita lah. Pastikan diri kita dulu settle, kemudian keluarga kita pastikan settle, dan juga seterusnya yang terdekat lah. Dan jangan bila kita rasa ada tanggungjawab sebagai organisasi ni, menjadi AJK dan sebagainya, pengurusi contohnya, memang kita akan fikir apa yang kita boleh buat lagi untuk organisasi ni, ataupun apa melalui organisasi ni, melalui Pemuda Gema, apa lagi yang kita boleh sumbangkan. Tapi waktu yang sama kita perlu balance lah antara keperluan diri sendiri, keperluan keluarga dan juga keperluan organisasi. That balancing, jika perlu untuk minta bantuan walaupun anda adalah pengurusi, minta bantuan sesama AJK, even boleh bagi tahu di peringkat pusat, dan kita akan cuba tengok mana-mana yang kita boleh bantu. Dalam waktu yang sama, pengurusi ambil peranan untuk tengok kebajikan AJK dan juga kebajikan keluarga AJK dan juga ahli-ahli di negeri lah. Dan if ready to move dan bergerak untuk empower the community dan setempat, dan kita move ke arah tu lah, ikut dan fokus kepada apa yang kita boleh kawal. So that's saya rasa itu saja daripada saya untuk pendahuluan. Fokus pada perkara yang kita boleh kawal, dan kita try to balance antara nak membantu orang dan waktu yang sama kita jaga diri kita sendiri jugalah. So kita jaga kita lah, insyaAllah. Dan saya terahkan kepada Saudara Amar untuk teruskan dengan agenda utama pada hari ini, yang berkait dengan dana KBS dan juga e-vendor. Silakan Amar. Ya, Assalamualaikum semua. Nama saya Amar Mansuri, seperti yang diperkenalkan. Sebelum ini saya dikenali sebagai PSUA. Jadi baru dilantik ataupun bertukar jawatan lah dengan amanah yang lebih besar. So lebih berat lah amanah tu. Okay. Ikut dekat sini, kejap Saya nak alih screen. Saya main 2 screen sekarang ni. So kena tukar-tukar. Okay, alright. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, seperti yang ramai tahu, yang dah dihebah-hebahkan, tajuk kita kali ini adalah berkenaan dengan dana KBS dan juga e-vendor. Apa tu dana KBS dan apa itu dana e-vendor? Sebenarnya e-vendor ni adalah kalau nak minta apa-apa dana pada mana-mana kementerian, dia perlu ada e-vendor. E-vendor ni account yang kita create pada ataupun dalam Jabatan Akauntan Negara.
So e-vendor bukan KBS, e-vendor bukan mana-mana kementerian atau apa-apa. Dia adalah salah satu daripada agensi kerajaan yang menjaga satu akaun untuk penyaluran kewangan daripada dana kerajaan kepada organisasi dan juga syarikat. Itu adalah e-vendor. So tugas e-vendor ataupun bagi mana-mana negeri yang belum ada e-vendor, yang saya faham, yang saya dimaklumkan ada 3 je so far yang dah ada e-vendor, which is Gema Pusat, Gema Selangor dan juga Gema Perak. Kalau ada Gema lain yang dah ada e-vendor boleh maklumkanlah juga kepada kami. So kalau yang tak ada lagi boleh try isi, dia sangat mudah, hanya perlukan 4 sahaja dokumen yang diperlukan. Satu ialah borang pendaftaran. Buka je pada link ni, dia akan masuk ke borang pendaftaran lah. Ke pendaftaran. Kemudian salinan IC pemohon, dia tak kisah sama ada untuk salinan IC pemohon ni sama ada pengurusi ke ataupun SU ke atau mana-mana AJK, tak ada masalah. Yang memohon. Yang kemudian yang ketiga ialah salinan sijil pendaftaran Gema Negeri, sijil ROY tu yang ROY bagi. Dan juga yang keempat adalah salinan akaun bank Gema Negeri yang terkini. So hanya perlukan 4 ni sahaja. Dan sebab kita adalah NGO, kejap saya buka dia punya sistem e-vendor. Apa tu e-vendor tu sebenarnya? Okay. Ni dia. Okay, boleh nampak Ini adalah e-vendor. Saya besarkan sikit. Okay, ini adalah e-vendor. So let's say kalau tak ada lagi kan. So klik daftar dekat daftar ni. Tapi disebabkan bukan SSM. So mana-mana yang bukan SSM kena hantar manually. Tu kelemahan dia lah. So tak boleh nak hantar by online. So tekan borang pendaftaran ni. Bila tekan borang ni, dia akan keluar satu borang. Mana nak share borang? Okay. Okay. Mana borang? Ni dia. Okay, keluar borang yang macam ini. So ini adalah borang e-vendor. Sangat mudah nak isi. Hanya perlu lengkapkan bahagian butiran utama, maklumat surat menyurat, klik nama pemohon dan juga tikkan yang 4 yang saya kata tadi, which is borang ni. Borang ni lah yang kita nak tanda ni. So klik je lah tanda. Kemudian salinan kad pengenalan. Oh, Penang dah hantar. Terbaik lah. Okay, Penang dah ada. So salinan kad pengenalan yang memohon dan juga salinan sijil pendaftaran dan salinan akaun bank yang terkini, data bank. So ada trik sikit lah untuk isi yang bahagian atas. Biasanya yang butiran utama ni ramai yang stuck dekat sini, macam mana nak isi kan. So sebelum kita hantar, kita kena hantar manual lah. So kita tak boleh nak hantar physical dengan keadaan pandemik ni. Tapi tak ada masalah untuk kita post, tapi perlu hubungi dahulu pada Jabatan Akauntan Negara Negeri masing-masing. So ini adalah bonus lah, saya dah carikan dah alamat cawangan Jabatan Akauntan Negara. Oh ya, slide ni saya akan bagi. So bila korang klik je dekat atas ni, dia akan terus keluar dekat mana dia punya hyperlink dia lah. Klik je dekat sini, dia akan keluar terus dekat Jabatan Akauntan Negara punya maklumat kat atas ni. Kalau korang nak copy and paste lah. Okay, klik je dekat link atas. Alright. Allah. Tekan off terus. Okay, kejap Okay, ini adalah bonus. Kemudian cara untuk isi yang saya katakan tadi, yang mana ramai orang keliru tu. Inilah cara untuk mengisi borang e-vendor yang butiran utama. Untuk bahagian pendaftar, hanya perlu isi pendaftar pertubuhan belia. Itu saja. Kemudian nombor pendaftaran, letak nombor pendaftaran Gema Negeri yang masing-masing, yang PPBM 805 tu. Kemudian nama adalah Pertubuhan Pemuda Gema Malaysia negeri apa. Kemudian ID pengguna untuk kita letak sebagai kita punya username kita lah. So nak senang dan senang nak ingat, sama je dengan email Gema Negeri masing-masing, yang Gmail tu kan. Contoh macam Gema Pahang, Gema PHG macam tu. Boleh je, tak ada masalah. Nombor rujukan GST tak perlu, tarikh mula GST pun dia tak perlu. Daftar oleh, ni siapa yang daftar tadi tu. Tak kisah siapa nama pengurusi atau SU, biasanya pengurusi atau SU lah. Dan juga atau mana-mana AJK pun tak ada masalah.
Okay, selepas kita isi dan kita hantar, apa next process adalah email pendaftaran dan account e-vendor, kita akan dapat email. Kita akan dapat email pendaftaran dan kita dah boleh access dalam account e-vendor. Tapi dia masih lagi dalam semakan 3 hari. Kita hanya boleh masuk je tapi kita tak boleh buat apa-apa pun. Kena tunggu status tu diluluskan. Dan kedua, selepas dapat email kedua iaitu email status pendaftaran diluluskan, baru boleh upload penyerta account bank. Tadi kita dah bagi account bank secara manual. Yang ini kita kena upload pula dalam e-vendor. Lepas dah upload dah selesai dah. Dah boleh lupakan dah pasal e-vendor ni sebenarnya. Sebab dia dah ada dalam sistem. Kita punya yang pendaftaran tadi tu dah ada dalam sistem. Okay, sangat senang e-vendor ni. So hanya perlukan 4 benda ni je. Hasil selain IC memang tak ada masalah. Mungkin kalau yang ada Gema Negeri yang tak jumpa boleh carilah sijil pendaftaran dan juga account bank ni mana slip-slip yang terkini. Okay. Itu saja untuk e-vendor. Lepas dah ada e-vendor, dah boleh apply untuk mana-mana dana dari mana-mana kementerian. So kita fokus pada kementerian kita lah yang kita daftar di bawah KBS. So KBS ada satu e-bantuan namanya SPSB. So boleh nanti bila dapat slide ni, boleh klik je terus dekat sbsb.kbs.government.my ni dan pergi ke pengguna awam dan juga e-bantuan. Macam mana? Dekat sini. Inilah spsb.kbs.government.my punya portal. So pergi kat pengguna awam bawah ni. Lepas pergi ke pengguna awam, pergi ke e-bantuan bawah. E-bantuan. Kemudian yang ini dah daftar lah. Kalau yang belum daftar, tekan daftar bawah ni. Daftar je bawah ni. So apa yang dia perlukan, kita perlu upload 2 benda. Itu sijil pendaftaran persatuan yang kita nak cari untuk isi e-vendor tadi tu kan. Dengan perlembagaan persatuan. Yang ni yang kena ada COP ROI. Nanti saya akan share kat mana perlembagaan korang nak cari. Okay. So macam saya cakap tadi, dokumen yang diperlukan ialah sijil pendaftaran dengan perlembagaan yang bercop ROI. Sebenarnya semua ni boleh dapat dekat dalam G Drive. Kat mana G Drive tu nak dapat? Ada dalam link dekat description group top. Dekat group top boleh buka sekarang. Okay. Buka dekat group top, ada description atas tu, dia ada link untuk Gema Pusat, Gema Negeri. Boleh pergi ke situ dan boleh dapatkan di bahagian dokumen. Semua kita throw dalam tu. Kalau minta, kita akan letak dalam tu lah. Okay, so actually dekat dalam tu pun dah ada pun slide ni. Kalau nak buka terus, boleh buka dekat dalam G Drive tu yang ada dekat link description group top. Dekat bahagian dokumen, Town Hall 1, dalam tu ada dia punya slide dia. Town Hall 1. Kita ada banyak Town Hall insyaAllah lepas ni. Kemudian inilah panduan untuk mengisi pendaftaran KBS tadi yang saya tunjuk tadi, yang ini. Macam mana nak isi ni kan? So actually boleh isi yang mana ada tick yang warna merah tu je. Kalau tak nak isi yang bukan merah pun tak ada masalah. Okay, pertama ialah username. Username memang kena letak nombor pendaftaran lah. PPBM lalala tu. Kemudian kata laluan, saya suggest sebenarnya tak ada kemestian. Saya suggest untuk letak je password Gmail sebab tak ada isu pun. Sebab yang ini dia just nak mohon bantuan dan juga isi laporan lepas program. Kemudian letakkan email Gema Negeri masing-masing yang Gmail tu. Kemudian nama penuh, nama yang mendaftarkan dan nombor telefon yang mendaftarkan. Nama persatuan, Pertubuhan Pemuda Malaysia, Gema Malaysia Negeri apa. Kemudian jawatan yang mendaftarkan, AJK biasa ke ataupun SU atau pengurusi atau sebagainya lah. So ini je untuk isi, actually boleh isi je masing-masing. Tapi ini yang penting ni. Ada 6 dokumen. Okay, lepas kita dah daftar, let's say kita dah daftar, kita dah actually dah daftar tu dia tak perlu tunggu macam e-vendor tu. Bila dah daftar, tunggu beberapa hari dah lulus dah. Tak perlu nak tunggu sangat pun, tak perlu nak upload apa-apa dah. Kita boleh terus memohon sahaja. Okay, sebagai contoh saya buka yang tadi tu. Okay, inilah link portal e-vendor tadi. Okay, bila kita pergi ke e-bantuan, ini sudah log masuk. Okay, yang ini adalah untuk permohonan apa nama ni, Gema Selangor. Saya guna akaun Gema Selangor. Sebab saya AJK Gema Selangor juga bagi yang tak tahu. Saya AJK Gema Selangor dan juga AJK dekat Gema Pusat. Okey, bila dah buka dia akan jadi macam ni lah, permohonan terdahulu. So bila kita tekan permohonan baru, dia akan keluar yang macam ni. Tada.
Ini memang banyak gila korang nak kena isi. Bila korang tengok je rasa macam nak muntah lah bila tengok apa benda nak kena isi satu, banyak gila. Tapi sebenarnya benda tu straightforward, sangat straightforward. Yang bawah ni yang kita perlu upload ada 6 benda, which is 6 benda ni adalah benda yang sama je yang kita akan upload. Iaitu apa? 6 dokumen yang perlu di-upload adalah kertas kerja program. Yang ini akan generate lah, dia akan bertukar-tukar. Kemudian CJ pendaftaran Government Negeri yang kita dok cari untuk buat event tadi tu kan, CJ pendaftaran tu akan diguna yang sama juga. Tapi kali ni setiap kali memohon kita kena upload. So kena ada satu folder khas untuk ada dokumen ni lah. Kemudian salinan perlembagaan yang bercok ROY ada dalam G Drive. Maklumat AJK Government Negeri yang terkini. Okey, bagi yang tak tahu, AJK yang tak tahu, pengurusi dan juga SU biasanya yang tahu, ada menghantar MYKD. MYKD adalah maklumat yang kena diberi kepada ROY. So semua maklumat ni ada dalam MYKD dan pada tahun ni saya dah galakkan semua Government Negeri untuk hantar dalam bentuk soft copy. So kat mana nak dapat? Ada dalam G Drive. Okay, bagi yang tak tahu dalam G Drive kat mana, nanti ujung nanti saya tunjuklah kat mana G Drive tu dan macam mana nak cari. Okay. Kemudian maklumat AJK terkini, yang tadi lah AJK terkini. So salinan account bank Gema yang sama macam kita nak bagi pada vendor tadi tu, kita akan ada yang ini lah, tapi kena dapat yang terkini, kena sentiasa update yang terkini. So digalakkan ada folder dalam G Drive Government Negeri masing-masing yang sentiasa update account bank. Kira every month upload je dalam G Drive tu, G Drive masing-masing lah. Kemudian ada laporan kewangan terkini. Yang ini laporan kewangan tahunan lepas lah, yang masa kita present dalam mesyuarat agung negeri tu kan, itu kita upload. Tu hanya perlu upload 6 benda ni je. Dan biasanya yang generik ataupun yang berubah-ubah adalah kertas kerja program. Dan juga salinan account bank ni berubah setiap bulan lah biasanya kan, setiap bulan. Dan juga laporan kewangan terkini akan berubah setiap tahun. Maklumat AJK Government Negeri terkini akan berubah setiap 2 tahun. So yang tak berubah adalah CJ pendaftaran Government Negeri dan juga salinan perlembagaan yang ada cok ROY. Dan mungkin akan berubah setiap kali PPN lah. So actually banyak yang tak berubah ataupun lambat nak berubah lah. So 6 dokumen ni boleh dapat dulu. So sistem SPSB ni, dia akan auto reject tau kalau kita isi kurang daripada 30 hari. Let's say sekarang berapa bulan? 3 hari bulan Julai. Kita nak buat program 2 hari bulan Ogos, dia tak lepas. Dia kena 3 hari bulan Ogos dan ke atas. Sistem auto reject terus. Dia belum pergi ke mesyuarat JBS negeri ke JBSN ataupun KBS lagi. Dia tak masuk mesyuarat pun. Sistem dah tenang awal-awal. So make sure kalau nak isi, lagi best kalau dah ada takwim awal-awal lah. Dah ada takwim siap-siap kan setahun apa perancangan. Setiap perancangan tu dah tahu dah bila nak isi SPSB ni. Kira dah kena ada siap kertas kerja dah. Template kertas kerja saya akan tunjukkan sekejap lagi. Dah ada dalam G Drive juga. Okay. So kena isi 30 hari dan ke atas sekurang-kurangnya. Kemudian untuk dana yang bawah 10K, biasanya kelulusan dalam melibatkan JBS negeri. So boleh mohon, boleh tanya je terus dekat pegawai JBS negeri masing-masing. Ada lagi tak bajet untuk tengok tahulah kedudukan semasa bajet JBS negeri masing-masing untuk dana NGO belia. Biasanya dia orang akan bagi tahu lah berapa ada lagi dan macam mana nak memohon semua. Bagi yang belum ada nombor untuk pegawai JBS, dah boleh start untuk libat urus. Boleh start engagement, boleh start kunjung hormat ke apa-apa dengan JBS negeri masing-masing. Okay, seterusnya adalah untuk 10K dan hingga ke 30K ribu. Kelulusannya melalui JBS negara, which is melalui ketua pengarah negara lah, ketua pengarah dekat KBS sana. Dan above daripada 30K tu biasanya kelulusan daripada KBS lah, ataupun melibatkan menteri untuk atas daripada 30K. So ikut kepada keselesaan masing-masing, biasanya yang senang lulus adalah 10K. Let's say lah 10K tu habis. Dekat JBS kata habislah dana untuk tahun ni ataupun untuk suku separuh akhir tahun ni dah habis. So kena try cari cara untuk apply lebih daripada 10K untuk kelulusan JBS negara pula. JBSN. Okay. Okay, kat mana dapat nak hubungi pegawai JBS negeri ni? Ni lah bonus juga. So klik je mana-mana dekat sini. Kalau rasa mereka adalah Kedah, tekan JBS Kedah, dia akan keluar directory untuk staff Kedah kat mana. Dia punya pengarah dia siapa, Abdul Aziz adalah pengarah kepada JBS Kedah. Boleh tanya dekat pegawai, bukan sukan kena tanya dekat bahagian belia.
Tanya siapa-siapa dekat sini. Let's say nak tanya timbalan pengarah mungkin tinggi sangat, tanya dekat pegawai Kementerian Belia dan Sukan macam Cik Rusdan ni ke contohnya. Untuk kita start dengan libat urus dahulu. Okay. So ini boleh klik je mana-mana JBS masing-masing di negeri masing-masing, dia akan keluarkan directory yang macam tadi. Ini bonus lah, saya dah carikan dah siap-siap. Slide ni macam saya cakap akan di-share lah. Okay, kemudian pre-fill. Okay, macam yang saya dah tunjuk tadi, borang ni tadi, banyak gila nak kena isi, tapi sebenarnya benda yang nak kena isi tu adalah berulang. Contohnya kan, macam saya nak tunjuk kat sini adalah, let's say dekat sini, dua ni dah siap isi lah, nama pertubuhan dan juga nombor pendaftaran. Let's say kita dah siap isi, dia akan dah ada autofill lah terus, tak perlu nak berubah-ubah dah. So mana yang lain ni yang kita kena isi. Contoh macam kategori persatuan apa, kita letak negeri. Kategori program apa, kita letak beli. Biasanya ada rakan muda lah kadang-kadang, tapi rakan muda dia depends on JBS juga bila dia nak collaborate dengan kita. Kalau tidak, pembangunan belia. Peringkat program, ini pun depends. Kalau rasa macam program tu adalah kebangsaan, letak kebangsaan. Walaupun di negeri, walaupun korang ada di negeri, let's say macam Perak nak buat KSN, dia adalah berbentuk kebangsaan. Letak kebangsaan. Kalau rasa dia berbentuk antarabangsa, nak pergi hantar dana ke Gaza ke kan, tekan antarabangsa contohnya. Atau biasanya negeri atau daerah lah, atau parlimen masing-masing. Tarikh didaftarkan adalah melalui, yang ini korang kena check pada sijil pendaftaran masing-masing. Yang ini kena tengok dulu lah, let's say macam Gemar Pusat pada 19 April ataupun di Gemar Selangor 4 Disember. Okay, let's say macam ni adalah akaun Gemar Selangor, saya tekan 4 Disember, pejabat yang mendaftarkan letak ROI. Ada banyak dalam ni, SRM lah, ROS lah, kita letak ROI. So, alamat, boleh letak alamat masing-masing lah. Alamat yang didaftarkan. Mana dapat alamat ni semua? Okay, biar saya tunjuk maklumat mengenai NGO ni adalah benda yang sama. Korang akan isi benda yang sama. Let's say korang nak isi untuk program A dan juga program B. Benda sama je untuk yang section A, maklumat mengenai NGO, dan juga section B. Mana section B ni? Maklumat mengenai kewangan, kedudukan kewangan, iaitu pendapatan tahun lepas. Sama je. Korang just follow balik dekat bahagian laporan kewangan tahun yang lepas dalam MAN. Mana nak dapat, saya dah compilekan dekat semua negeri, ada dalam G Drive. Buka dengan G Drive ada MOKD. MOKD tahun tu boleh buka lah untuk dapatkan laporan kewangan. So bahagian laporan kewangan tu ada pendapatan tu kan, nak diisi je semua. Akan ada isi juga nombor akaun dan juga nama bank dan juga cawangan alamat bank masing-masing lah. Ini kena pasti. So untuk yang ini, bila dah dapatkan pasti, dia generate je. Generate pula. Generate lah kan. Dia sama je. Korang isi untuk the next program ketiga, program keempat, benda yang sama je korang kena isi. Just copy dengan paste balik je. Mana yang tak sama adalah yang section C, iaitu maklumat mengenai program. Yang ini akan berubah-ubah. Okay, yang C saya takkan sentuh sebab rasanya yang ini lebih pada korang boleh isi sendiri lah, ikut korang punya, boleh tengok ni korang boleh isi lah. Senang cerita. So, apa yang saya nak kena share adalah tentang macam mana nak isi yang bahagian A dan juga B tadi tu. Okay, kembali pada slide. Okay, saya dah pun share kat sini macam mana nak isi. Untuk kategori saya letak negeri macam saya cakap tadi. Peringkat, nombor pendaftaran, tarikh didaftarkan, pejabat, letak isi ROI, alamat. Kalau tak tahu boleh follow, boleh MOKD dalam borang PPB 09. Postcode dan lain-lain, parlimen kena find out, nombor telefon pejabat, kalau tak ada nombor telefon pejabat letak je nombor telefon bimbit, email Gemar Negeri masing-masing. Bilangan keahlian ni follow balik MOKD dalam borang PPB 09 yang latest. PPB 09 ni MOKD yang paling atas. Saya kena hantar yang ini dulu. Bagi yang tak tahu, kejap lagi saya tunjuk. Bilangan cawangan ni memang tak ada lah. Kalau di Gemar Pusat, kita akan letak 12. Aktiviti dan kejayaan dicapai, yang ini korang kena karang sendiri. Catatan, yang ni kot lah kalau nak tambah lebih-lebih ke tentang apa pemuda Gemar nak buat. Kemudian bahagian AJK terkini, yang ini kena isi one by one lah, siapa pengurusi, siapa bendahari, siapa SU. Kemudian untuk adjektif pula, yang ni boleh guna pakai balik adjektif pemuda Gemar Pusat ataupun pemuda Gemar as a whole. Ada 4. Which is yang inilah, boleh copy paste je balik. Boleh copy paste 4 objektif ni. Kemudian bahagian pendapatan tahun lepas, kena rujuk balik MOKD. Nombor akaun kena cari jenis bank akaun masing-masing, macam ada Islamic Bank ke apa kan. So cawangan bank kat mana boleh dapat dekat dalam slip atau penyata akaun bank.
kita boleh dapat dekat situ. Dan kemudian maklumat program ni yang saya kata tadi lah, yang ini korang kena isi berdasarkan maklumat masing-masing. Yang ni pre-fill, maksudnya bila korang pre-fill, korang dah ada benda ni siap-siap dekat somewhere. Seperti contoh saya dah buat untuk yang ini adalah pre-fill untuk Gema Pusat. Saya dah siap-siap, tinggal nak copy paste je dekat dalam tu. Dekat mana dia punya cawangan, nombor akaun bank, cawangan semua saya dah asingkan. Yang ini pula untuk Gema Selangor. Okay, Gema Selangor. Ini pula untuk pre-fill Gema Selangor. Kat mana alamat semua saya dah cari. So tinggal nak isi je. Mungkin bukan saya nak bias, saya memang AJK Gema Selangor, so memang saya tolong buatkan lah. Kemudian AJK terkini macam mana, nama AJK semua kena boleh isi. Okay. Pendapatan tahun lepas dan juga nombor akaun, semua ni boleh dapat. Okay, let's say saya isi sekarang. Untuk program yang ni memang program yang betul saya nak isi ni. Memang program yang memang kita nak jalankan, which is program Hub for Heroes 2.0 yang kita nak nak mohon lah untuk bulan Ogos ni. So bila saya tekan kemas kini, okay, kat sini dekat atas ni sama je, dekat alamat boleh letak alamat masing-masing, negeri, bandar, postcode dan juga parlimen. Parlimen kena find out lah dekat mana alamat korang daftar, kat bandar mana, itulah parlimen dia. Kemudian alamat surat menyurat sama je, boleh tekan klik atas ni. Nombor telefon pejabat rumah boleh letak, kalau tak ada nombor pejabat boleh letak nombor telefon, email, bilangan keahlian macam saya cakap tadi rujuk balik dekat dalam MOKD. Kemudian aktiviti pencapaian yang nak dicapai, yang ini boleh tulis sendiri. Contoh macam Gema Selangor bergerak di Selangor. Contohnya. Macam itulah. Kemudian bilangan cawangan atau badan gabungan tak perlu isi pun sebab dia tak ada star. Kalau nak isi, kalau tiba-tiba dah berada dalam gabungan, boleh letak lah. Kalau dah ada bercawangan, biasa dekat Gema Pusat ada kan, kita akan letak 12 kat sini. Kemudian jawatan kerja yang terkini boleh letak penaung ni, kalau tak ada, klik tiada. Kalau ada, kira dah ada cari tiba yang tuan ni atau datuk ni sesuai jadi penaung kita, boleh isilah kemudian, boleh lantik kemudian. Untuk pengurusi yang latest boleh letak macam untuk Gema Selangor, Atikah, Saudari Atikah. Timbalan pengurusi, let's say naik pengurusi tak ada, tekan tiada. Type je tadi. Dia kena type kalau let's say kita tak type, dia akan keluar merah macam ni. Tidak boleh dikosongkan. So kena isi. At least kena letak je tiada. Okay. Kemudian setiausaha, bendahari, kemudian jawatan kuasa. Let's say macam Gema Selangor banyak gila jawatan kuasa. Boleh isilah satu-satu. Kalau nak tambah lagi dekat sini. Bawah ni tekan simpan. Kemudian dia akan tambah lah. Yang ni dah 10 JK. So aktiviti pertubuhan yang macam saya cakap tadi, sama je 4. Let's say tiba nak tambah lagi satu, boleh klik dekat sini, tekanlah apa-apa nak tambah. Kemudian maklumat kedudukan kewangan terkini. Kat sini bolehlah klik kat mana, dekat bawah atas ni. Let's say pendapatan daripada sumbangan luar, sumbangan lain kan, atau lain-lain sumber kewangan, let's say macam yuran ke apa ke, tulis kat sini jumlah pendapatan. Ini untuk tahun lepas. Ini yang melibatkan tahun lepas. So jumlah permajaan ni generate dia akan kira balik berdata sama. Kemudian nombor akaun bank, nama akaun bank, cawangan akaun bank, semua ni sama. Habis dekat bahagian maklumat A dan juga B. So semua ni generate macam saya cakap untuk apply untuk second program, third program sama je. Korang kena copy paste je. Korang kalau boleh ada generate untuk apa ni, satu prefill tadi lah. So macam mana nak prefill tadi, saya dah bagi 22 sebenarnya dekat sini. Apa benda yang nak di-prefillkan. So kalau boleh generate apa sini je lah. Saya dah ada bagi guide. Okay. So selepas permohonan lulus, apa nak buat? Oh sebelum nak lulus tu korang kena isi yang ni tadi tu. Kertas kerja ni semua kan. Okay, let's say saya isi balik. Okay, kat sini. Okay. Saya keluarkan. Let's say kertas kerja ni saya nak isi balik dia punya kertas kerja yang baru. So cari kertas kerja dia. Klik choose. Kat mana? Mama tak tukar skrin lah. Oh iyalah. Sorry. Asyik tukar-tukar skrin lah. Okay, untuk kertas kerja. Terklik je choose file. Kat mana file. Let's say ada dekat korang punya negeri masing-masing lah kan.
Oh, tak ada kat sini. For Heroes. Okay, open. Okay, korang dah isi dekat sini. So, kertas kerja dah isi, salinan pendaftaran pun dah isi dekat sini, salinan perlembagaan. Macam mana korang nak cari salinan perlembagaan yang ada CHOP ROI? Saya akan tunjuk dekat dalam G Drive. Okay, choose file, ada dalam G Drive. Okay, dekat ini kalau korang buka yang dalam G Drive, dia akan oh lama dia tak keluar Alah. Oh, okey bila saya tekan dia tak keluar pula kat mana. Okey, kejap saya tunjuk dalam G Drive. Gemuk pusat. Kat mana nak cari dokumen-dokumen ni? Okay, boleh nampak ni adalah G Drive. Kalau saya tak tekan share ke apa ke atau nampak macam sama je, boleh tolong tegur lah. Macam tadi Afifah. Thank you Afifah, tolong tegur. Okay, ini adalah G Drive Gemuk Pusat. Okay, bila korang tekan je G Drive yang dalam link di group top tu, bagi yang tak ada dalam group top tu adalah group di mana ada top Gemma Negeri sahaja ada dalam tu, setiap Gemma Negeri di mana ada pengurusi, SU dan juga bendahari. Kalau kita nak letak semua JK dah akan jadi sangat penuh dan dia tak efektif lah. So kita letaknya essential top daripada setiap Gemma Negeri, 12 Gemma Negeri dan termasuk juga di Gemma Pusat. So dia agak pack dalam tu. So kalau korang bukan daripada pengurusi bendahari ataupun SU, boleh minta daripada tiga ni lah atau rasa timbalan pengurusi pun ada dalam tu. Okay, bila korang klik, korang akan dapat yang ini. Korang akan dapat yang macam ni. Di mana ada GP tu gelar Gemma Pusat lah, Gemma Pusat, Gemma Selangor. Kira Gemma Pusat pun ada akses. Gemma Selangor, Gemma Johor dan sebagainya. Kemudian dekat sini juga ada 3 benda which is bengkel bendahari, dokumen dan juga laporan program. Laporan program ni adalah laporan automatik yang menggunakan Google Form. Ini mungkin kita akan buat another town hall ataupun macam mana. Okay, pergi ke bahagian dokumen. Dia memang saya sengaja caps lock kan sebab dekat sini yang paling banyak file-file yang ada dalam ni. Saya sengaja huruf besarkan semua. So dokumen, klik dekat sini. Ada banyak folder So boleh klik dekat folder, tadi kita nak cari kat mana perlembagaan kan. Buka dekat folder perlembagaan Gemma. Okay, ada banyak dekat sini, pilih yang bawah ni yang PDF ni. Dia tulis situ CHOP ROI. Tekan yang itu. So boleh upload lah. Kalau nak upload, cari perlembagaan Gemma yang itu. Kita share sama, Gemma Pusat, semua Gemma Negeri share satu perlembagaan. So sama je. So kat mana dah dapat town hall punya slide ada dalam ni. So far kita baru buat yang pertama, so ada satu folder je. Boleh buka dekat sini. Ini adalah e-vendor tadi tu. Kalau rasa macam tak nak buka dekat e-vendor punya borang, boleh buka dekat sini. Ini adalah saya punya slide tadi tu lah. Yang saya buat tadi tu, boleh dapat dekat sini. Okay. Bagi yang ada link akses untuk Gemma Pusat, Gemma Negeri punya G Drive ni, boleh buka dekat sini. Okay, apa tu MYKD? Okay, bila pergi dekat yang G Drive Gemma Pusat, Gemma Negeri ni, setiap satu benda ni dah ada masing-masing punya MYKD pada tahun lepas lah. So ini belum grouping lagi untuk tahun 2021. So let's say ini adalah Gemma Selangor punya MYKD. Kat mana dapat PBB 09? Ini dia. Inilah PBB 09. Bila kita klik, dia akan keluar macam ini. So korang boleh nampak lah dekat sini apa alamat tempat berurusan, postcode dan juga jumlah keseluruhan anggota. Semua dah ada dalam ni. Macam yang dah minta tadi tu kan, dalam macam mana kena isi borang, boleh dapat dalam PBB 09. Dekat semua negeri ada. Boleh buka dekat, okay let's say kita tengok tadi macam Penang dah ada isi kan. Kita buka dekat Penang. Buka MOKD Penang 2021. Klik dekat, oh ni tak cukup lengkap. Kita buka yang lain. Sorry Penang. Kita buka dekat negeri lain lah juga. Ada je PPP 09 tu. Kalau tak lengkap boleh tolong letakkan lah kemudian. Seperti contoh di Kedah. PPP 09 ada dekat sini. So boleh buka dekat Kedah.
Okay, kita boleh tengok alamat kat mana didaftarkan dan juga jumlah keseluruhan bilangan terkini lah ahli. So boleh nampak semua kat sini. Nombor pendaftaran pun ada dekat sini. So kita boleh nampak. Okay, bagi yang tak tahulah apa tu MOKD, ni saya sharekan macam mana untuk dapatkan. Dan biasanya dalam MOKD ni juga, okay saya dah terkeluar. Boleh kita dapatkan laporan kewangan tadi tu. Laporan kewangan tahun lepas. Contoh macam di Gema KL, MOKD 2021. Laporan ni penyata kewangan boleh dapat di sini. So yang ini pun tak berapa nak lengkap, tapi yang ni mereka bagi saya lain kot, saya yang lupa nak upload. Okay, ini macam yang masing-masing tengok ni off topic sikit. Setiap dalam folder Gema Negeri masing-masing ni adalah anda punya kelolaan ataupun anda punya authority lah untuk isi apa dalam tu. Gema Pusat hanya boleh akses saja, tetapi kita so far tak ada lagi lah nak kacau apa-apa dalam tu. So, macam-macam Gema Johor, kalau isi dalam ni kita takkan ubah apa-apa lah. Dia ada dalam ni. Kira ini atas kuasa Gema Johor je. Okay, itu sahaja untuk Gema apa ni, G Drive. Saya dah share sikit tentang G Drive. Okay, let's say kita dah hantar semua benda ni. Kita dah upload 6 dokumen ni ke dalam SPSB tadi tu. Apa perlu kita buat selepas lulus? Kita akan dapat download borang PB4 ataupun borang surat setuju terima. So bila dapat ni kena isi dan juga upload balik dalam SPSB tadi tu. Tekan kemas kini dah upload dan dalam masa 14 hari daripada tarikh lulus. Yang ini kena isi lah untuk dia orang release duit. Kalau tak isi dan tak terima kira kita tak dapat lah. Berapa hari tempoh kelulusan depends on apa kita minta. Let's say kalau kita minta tadi tu, kita minta pada bawah 10K. So dia adalah kelulusan JBS Negeri. So kalau bawah kelulusan JBS Negeri kena tanya bila meeting JBS Gema Negeri. Nak tanya kat mana? Tanya pegawai JBS Negeri masing-masing. Kalau minta dana 10 ke 30K kena tanya dekat JBS Negara. Kena minta dekat KBS sana lah. Dekat sana so that tanya bila mesyuarat. Ataupun kalau tak tanya pun boleh tanyalah untuk kelulusan ni macam mana, dah lulus ke atau tidak. So kelulusan tu depends on mesyuarat dan kelulusan pada mesyuarat. Baru tahu bila lulus. Kadang-kadang kita tak tahu, mesyuarat boleh jadi awal bulan, kadang hujung bulan, kadang tengah bulan, depends daripada JBS Negeri masing-masing. So dia tak ada satu jawapan khusus lah. Okay, lepas dah terima, macam mana contoh dia? Okay, saya tunjuk Okay, sama Syah. Okay, saya contoh Gema Pusat baru-baru ni ada apply satu dana. Yang ini sebenarnya bukan kita apply, kita dapat jemputan daripada JBS KL untuk apply. So kita dah lulus pun ni program rakan muda aktif Wira Mahir. Jumlah yang kita pun 6,650, diluluskan 6,650. Biasanya takkan jadi macam ni. Oh. Okay, thank you sebab beritahu. Kadang terlepas. Okay, yang ini adalah permohonan Gema Pusat yang dah dilulus. Tengok kat sini status permohonan lulus. So biasanya jarang berlaku lah di mana jumlah diluluskan adalah sama yang dipohon. Biasanya lebih kurang. Tapi sebab ini adalah program yang mana diorang yang approach kita dan dana tu memang dah sedia ada jumlah tu, so diorang memang lulus bulat-bulat lah. So kalau dah nampak status lulus kat sini, boleh tekan dekat mata kat ujung kanan sekali ni. Bila buka ni, kita akan dapat download borang PPB 4 tadi tu. Bila kita download, kita kena isi borang ni dalam masa 14 hari. Selepas dapat isi borang. So kena tanda tangan, letak cop dan sebagainya, tarikh dan milik. Dia akan beritahu lah tentang akta Suruhanjaya lah, rasuah dan sebagainya. So kat sini takut-takut sikit lah. Bukan senang nak isi kan. Alamak, terkeluar terus. Bapak permohonan. Okay. Okay, kat sini. Okay, apa nak buat lepas dah isi, lepas dah tamat program. Lepas dah settle program semua kan, kita kena download pula borang PB6, itu laporan selepas program. Yang itu yang inilah. Borang ini, borang PB6. Borang PB6 ni biasanya generik je ataupun sama je semua. Borang yang ini. So
kalau korang nak buat laporan program khas untuk masing-masing, boleh follow ni balik lah, berapa jumlah penyertaan, komposisi lelaki perempuan, Melayu, Cina, India, lain-lain, jumlah penyertaan murid dan sebagainya daripada NGO lain, penyertaan kerjasama ke, dan juga keberkesanan aktiviti. Ada 3 soalan yang kita boleh cuba jawab kat sini. Inilah laporan ni borang PB6, maksudnya inilah template laporan program yang formal lah untuk KBS. Okay. So korang kena isi dalam masa 14 hari selepas daripada tarikh selesai program. Let's say korang tak isi dan korang tak upload dalam SPSB balik. Apa jadi? Akan kacau korang punya credibility, dan juga kalau korang nak minta permohonan selepas ni dah tak boleh. Ataupun susah gila nak lulus. Ada satu lagi benda saya tak letak point dalam ni adalah korang boleh apply satu program satu masa. Let's say bulan Ogos ni ada 2 program, boleh minta satu program saja. Sampai lulus, sampai dah hantar laporan program, baru boleh apply program kedua. So dia tak boleh serentak, tak boleh tak boleh sekali lah. Untuk kalau ada 2-3 program lain, dia kena satu program satu masa. Sampai selesai hantar borang PB6 ni baru settle. Okay, kat mana nak isi borang PB6? Kat mana nak upload? Okay, kat mana nak upload? Macam tadi permohonan terdahulu ni kat sini kan, bila kita tekan dekat sini, dia akan keluar mana yang lepas. Yang ini yang lepas tadi, tekan klik kemas kini. Bawah sekali yang kita dah isi 6 dokumen tadi tu, ada 2 dokumen bawah yang kita tak isi sebenarnya, kita tak upload. Which is borang PB4 dan juga PB6. Yang ni saya dah upload lah sebab saya dah sign surat setuju terima tadi. Yang belum upload adalah PB6 which is selepas program. Yang ini lepas dah siap tadi tu kena isi kat sini. Okay, saya rasa dah habis banyak masa dekat sini. Okay, itu sahaja. Okay, ini adalah borang PB6 laporan program tadi tu. Ini saya dah compilekan to do list. Okay, so far daripada event yang tadi tu, bagi yang belum ada event macam Binem baru hantar, okay, dia dah boleh tick kat sini. SPSB KBS macam mana nak daftar dia tu, apa yang diperlukan adalah 2 benda ni. Boleh klik sekiranya korang dah boleh tick sekiranya korang dah standby siap-siap, dah daftar dan juga dah ada salinan ni semualah untuk pendaftaran. Dah develop pre-fill, boleh tick kat sini. Dah compilekan 6 dokumen ni, boleh tick dekat sini untuk korang start apply. Okay, itu sahaja daripada saya. Mohon maaf sekiranya banyak benda. Tapi saya nak minta ni lah, minta tolong bagi maklum balas pada semua. Tolong pergi ke menti.com. Okay, selepas kita isi menti.com ni mungkin kita nak buat sesi bergambar dulu kot sebelum kita pass pada Nasim dan juga perbincangan sebelum semua keluar. Pergi ke menti.com dan type 97012413 ni. Tekan tutup pula. Dan juga boleh jawab soalan masing-masing lah. Soalan yang nak ditanya ni. Ya, saya copy dan paste juga dekat ruangan chat untuk korang boleh isi di menti.com ni. Okay, boleh isi apa-apa je. Pertama adalah ranking untuk next tajuk town hall. Apa lagi kita nak buat lepas ni? Ada 5 je saya cuba senaraikan. So boleh ranking ke lah yang ada 5 ni. Ni 5 yang saya listkan ni bukan ranking Yang saya dah letak dalam tu, dia hanya list dan kemudian ranking kan. Kat mana nombor 1 lah first choice. Sampailah choice yang ke seterusnya. Lepas dah jawab, tekan submit, jawab soalan yang kedua which is komen untuk kali ni ataupun ada tajuk yang rasa nak request daripada Government Pusat untuk kita buat untuk next town hall. InsyaAllah town hall ni kita akan buat monthly, bulanan. Masa ni kita akan untuk tahun pertama ni kita open pada semua government negeri punya AJK dan juga ahli. Mungkin ada town hall yang kita hanya akan jemput pengurusi sahaja. Kita tengok pada availability dan juga situasi semasa ataupun top sahaja. Kita tengok keadaan. Tapi untuk town hall pertama kita jemput semua sekali. Okay, boleh isi. Saya beri ruang dalam masa maybe dalam 5 minit ke untuk kita beri ruang pada semua isi. Kalau nak link boleh terus buka dekat ruangan chat, boleh terus isi kat situ. Kalau QR code boleh isi, boleh scan kat situ lah QR code. Atau nak type terus kat browser menti.com, type nombor tu 97012417.
So far ada 13 orang yang dah isi, 14. Okay, kita bagi masa dalam 2-3 minit insyaAllah. So sekiranya ada apa-apa soalan boleh tanya tentang event tadi tu. Sekiranya tak tahu atau nak tanya kemudian, sekarang tak ada soalan. Tapi kemudian ada soalan, boleh tanya je. Especially dalam group talk, tanya je dalam group talk. Jangan malu bertanya sebab kalau korang tanya mungkin orang lain pun boleh dapat manfaatnya. Sebab orang lain pun tak tahu nak bertanya apa. Okay. So far dah ada 22 orang yang dah isi. Terima kasih banyak kepada yang dah isi. Boleh isikan juga. Gemar Pusat kalau nak isi pun boleh juga. Selepas ni saya akan serahkan kepada Nasim untuk bahagian diskusi. Mohon maaf sebab saya ambil masa lama sikit. Tadi pun kita bermula lambat atas ada masalah link tadi tu. Daripada Gemar Negeri boleh standby untuk kita bagi sharing. Automatic bulk certificate tentang apa? Okay, let's say kita ada contoh macam KSN. Kita akan ada, let's say ada 1000 penyertaan. Macam mana kita nak type satu-satu nama, apa namanya, let's say dia punya nombor kad pengenalan dan sebagainya kan. Satu-satu setiap baru 1000 sijil tu. So kita boleh automate je, tekan beberapa klik dan dia akan automatic terus pergi hantar terus ke email masing-masing, ke email peserta. So tak perlu nak isi satu-satu dan email satu-satu. Dia terus isi je. Itulah automatic bulk certificate. Let's say rasa perlu, boleh vote kat situ lah untuk yang itu yang pertama ataupun rankingkan. Menjawab ke untuk automatic bulk certificate ni? Dia membantu kalau kita ada banyak sijil yang kita nak isi. Even sebenarnya kalau even 20 sijil pun dah jenuh nak isi satu-satu. Kalau kita boleh automatekan dia, lebih senang nak generate. Kita guna Google Sheet dan juga kita guna nama dia AutoCRAD. Kita akan guna AutoCRAD. Afifah ada share kat dalam tu Google Sheet dan juga Publisher. Saya guna Google Sheet dan juga Google Slide. Tak apa, nanti kalau kita dah ada next topic kita akan tengok macam mana. So far kita ada 29 orang yang dah berdaftar. Mungkin saya boleh serahkan kepada Presiden untuk teruskan next agenda insyaAllah. Ahmad, dia punya mentee ni boleh share result terus ke? Boleh show? Nak show result ke? Saya ingat tak nak show. Okay. Sebab ini untuk membantu Gemar Pusat nak bagi topik apa, tapi dia depends pada kita juga. Kalau let's say ranking pertama tapi kita tak available untuk bagi next, kita akan move next lah. So tapi dia membantu kita untuk apa je sebenarnya interest daripada Gemar Negeri. So tak naklah share. Okay, boleh. Okay. Okay, terima kasih Amma. Terima kasih banyak semua. Penjelasan yang detail dan mungkin saya tak sure komposisi penyertaan pada hari ini adakah semua yang memang terlibat dengan setiap kali program di peringkat negeri ataupun tidak, tapi satu info yang sebenarnya penting lah untuk organisasi especially yang di bawah KBS untuk ini antara ruang dana yang kita boleh dapat dan dia bukan sikit-sikit lah. Kalau ikut NGO lain yang kita dengar memang dia orang minta memang puluh-puluh ribu atau ribu lah untuk program. So kita kira lambat lah untuk mengambil peluang ni padahal kita dah berdaftar dengan ROI dah agak lama dan juga kita kurang memanfaatkan lah ruang-ruang yang ada ni. So boleh start macam beberapa negeri yang dah start tu. And then rasanya first attempt and then kita akan lepas tu kita akan dah lebih biasa lah dengan proses dan sebagainya. So yang penting try dulu and then cuba dapatkan dan target program-program yang mungkin up to antara 10 ke 30k sebelum kita nak cari program-program yang lebih daripada 30 ribu ringgit lah. Kadang-kadang mungkin kita terpandang dan kalau untuk bertanya tentang pengurusan program, macam mana nak buat budgeting dan sebagainya pun boleh refer ataupun minta panduan daripada Gemar Pusat jugalah ataupun Gemar Negeri yang lain. Next agenda ni adalah satu sharing session lah sebenarnya yang kita minta juga daripada Gemar Negeri. Kita allow mungkin dalam 5 ke 7 minit
untuk gema-gema negeri mungkin yang ada pengalaman berkaitan dengan dana-dana ni juga, ataupun apa sharing ataupun apa benda-benda yang nak dikongsi lah, maklum balas ataupun nasihat-nasihat kepada gema negeri lain ke. So kita open session ni untuk share lah antara gema negeri. So saya buka pada siapa-siapa untuk bagi sharing session. Kalau mungkin a bit off daripada topik kita pun tak apa. Maksudnya mungkin ada dana lain yang korang nak nak bagi tahu ke kan, nak share pun boleh. Kita sehingga 11:13 lah kita ni. Ada yang request KSN kalau negeri yang nak share daripada untuk KSN. Sorry mencelah. Tadi ada tanya untuk kita takar gambar tapi rasanya hujung lah kot, hujung program. So bagi yang mungkin rasa tak sesuai boleh standby hujung nanti kita buka kamera insyaAllah. Okay, dipersilakan untuk sharing daripada gema negeri. Ini antara platform yang korang boleh share dan gema negeri lain boleh dapat manfaat jugalah. So anyone? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hadir daripada Gema Perak nak share tentang KSN kita. Dan kita plan bulan Oktober ni insyaAllah. So untuk KSN tahun ni kita buat secara online saja dan kita dah meeting kick off hari tu 1 hari bulan. Sekarang ni dalam fasa 2 minggu ni fasa untuk set up AJK Urustia lah untuk KSN ni, dan saya harapkan maklum balas daripada semua gema negeri untuk join Urustia ni lah kan, sebab kita buat online dan mungkin kita ada dapat input-input yang berguna daripada gema negeri lain. Itu je insyaAllah. Okay, terima kasih Hanif. So message ni adalah Gema Perak akan jadi host insyaAllah untuk KSN, e-KSN untuk Oktober ni. Waktu yang sama kita juga akan apply, try untuk ambil peluang ni untuk apply dana KBS jugalah untuk ni, dan Gema Perak akan cuba gunakan lah. Waktu yang sama disebabkan online, Gema Perak tu call for volunteers ataupun siapa-siapa yang nak membantu terlibat dalam pengurusan KSN, dipersilakan boleh bagi nama ke Hanif. Okay. Next, ada sharing lain? Ada lagi 2-3 minit. Assalamualaikum. Saya Khairi. Assalamualaikum. Cuma nak maklumkan hari ni petang ni pukul 5, Gema Johor dengan Melaka ada buat satu forum talk dekat FB Live lah, ada pengguna screen live. So dalam pukul 5 petang ni lah nanti, sekadar iklan. Tajuk kesihatan mental, usia bukan isu. Ya, terbaik. Terima kasih Gema Johor dan tahniah atas program Gema Johor dan Gema Perak kan dimaklumkan gabungan. Gema Melaka. Gema Perak, Gema Melaka, silap. Dimaklumkan juga kata pengurusi Gema Johor tak berapa sihat tu, kita doakan sama-sama untuk kembali pulih. Ya. Okay, ada lagi yang lain? Sharing? Ada sharing program ataupun sharing apa-apalah. Ada feedback tentang program hari ini pun boleh. Kalau nak bersuara. Tak ada Nanti mungkin sebab terkejut sikit kan, town hall yang pertama tu. Nanti mungkin next town hall mungkin boleh lebih bersedia, kalau nak tunjuk video pendek lakonan pun boleh, dan kita akan allow lah beberapa minit untuk kita sama-sama share apa-apa. Ada lagi?
Tak ada? Okay, kalau tak ada, sikit saya tambah hasil daripada yang pendahuluan tadi. Ada sikit saya terlepas pandang yang antara contoh yang saya nak bawa berkaitan apa yang kita boleh buat di kalangan ataupun inisiatif kendiri kita, disebabkan kita adalah organisasi yang value driven kan. Value driven Jim, tak ada? Sikit-sikit. Sila. Fazil Imran, Ajim daripada Penang. Just nak kan tadi pasal isi borang online tu semua kan. Lepas tu kalau boleh kalau surat-surat daripada ROI macam kita dah hantar MYKD, lepas tu MYKD kita disahkan ke diterima ke tu semua tu, kalau boleh simpan surat-surat tu sebab kadang-kadang dia orang ni minta juga untuk kita tunjuk yang kita dah hantar MYKD tu semua. Macam Penang baru ni pun hantar permohonan. Lepas tu dia minta pula MYKD tahun-tahun dulu-dulu dia minta. Padahal kita dah pernah hantar dah tu semua. Sebenarnya tak pernah jadi masalah, tapi tak tahu bila pertukar pengurusan apa semua, lepas tu dia minta untuk kita tunjuk lah surat tu. Jadi untuk negeri-negeri yang lain pun kalau boleh simpan lah surat-surat tu. Buat dokumen simpan lah surat-surat yang kita hantar MYKD ataupun ROI hantar kata kita dah terima kita punya MYKD. Itu terima kasih. Terima kasih Ajim, ingatan yang penting juga. Dan pengalaman kita, mungkin pengalaman Selangor juga masuk anugerah Perdana Belia Negara tu, antara dokumen-dokumen yang dia nak tengok adalah MYKD lengkap lah. Termasuk juga assessment untuk star rating daripada ROI. Yang tu pun sebenarnya nanti dia akan tengok jugalah status MYKD lengkap apa semua. Maksudnya dia tak naklah dia korek dia punya dokumen, dia nak kita at least simpan dan bila dia tanya tu kita boleh tunjuk lah. Termasuk juga sijil pendaftaran negeri masing-masing, harap disimpan dengan baik lah, dan semua dokumentasi tu. Okay, saya sambung sikit tadi, terima kasih Ajim. Saya sambung sikit yang tadi berkaitan yang value driven organisation tu. Hopefully antara yang kita boleh buat, saya bagi contoh, ada dalam keadaan yang kritikal sekarang ni, kita kurangkan birokrasi kita untuk ni, and then kalau kita boleh bergerak persendirian ataupun just 2-3 orang, dan gerakkan je apa yang kita boleh buat dalam komuniti yang at least membantu sampai kepada yang memerlukan lah. Ada beberapa contoh daripada yang kawan-kawan saya pun dalam masa 6 jam dapat set up apartment punya food bank. Idea keluar sekarang, lepas 6 jam dah ter-set up lah food bank di apartment. So dalam keadaan kritikal ni mungkin kita akan kurangkan lah the birokrasi, dan yang penting the value tu sampai kepada ni. Dan dia kadang-kadang mungkin tidak perlu program, mungkin boleh buat AJK sendiri, pengurusi sendiri initiate untuk call ahli-ahli, call siapa-siapa yang terlibat dan sebagainya, just untuk tanya khabar dan sebagainya lah. So tu antara benda-benda yang kita boleh sama-sama bantu. Dan tanya juga program-program macam yang Gema Johor dan Melaka yang buat ni, untuk sama-sama bagi input tentang kesihatan mental dan sebagainya. Waktu sukar macam ni memang kita perlu untuk sama-sama support each other lah, insyaAllah. Okay, next Amah, kita ada satu pengumuman yang penting, iaitu kita nak lancarkan satu, kita panggil The Apprentice Gema Pusat lah. Iaitu kita sedang mencari-cari ada 5 tempat kekosongan. Satu di posisi pejabat presiden, kedua di posisi ada 2 posisi untuk pejabat tersagung, dan juga 2 posisi untuk strategic media. Peluang yang akan dapat sesiapa yang terpilih nanti adalah untuk pelatihan secara pairing ataupun partnership dengan AJK Gema Pusat yang ada sekarang, dan akan dapat peluang-peluang untuk hands on dalam pengurusan organisasi lah. So ini terbuka kepada semua AJK dan juga ahli-ahli Gema Negeri, boleh sampaikan kepada ahli-ahli Gema Negeri juga. Dia punya skop ataupun peluang-peluang yang mungkin akan diterima apabila terpilih nanti. Kalau di pejabat presiden tu akan banyak dilibatkan dalam networking ataupun kita panggil libat urus dalam
program-program ataupun dalam perancangan-perancangan yang a bit visionary dan juga peluang-peluang untuk belajar tentang memimpin organisasi lah. Kalau untuk terpilih ataupun berminat untuk bersama di bahagian pejabat SUA pula, banyak akan kita tengah draft untuk pembangunan keahlian. Kita akan bantu untuk improve the sistem kita Sigma yang korang daftar tadi tu kan. So kita boleh improve lagi dari sudut pengurusan pengurusan keahlian, pengurusan mesyuarat, dokumentasi. Tu siapa-siapa yang berminat untuk belajar organisasi dari sudut setiausaha lah, kesetiausaan. Yang terakhir ada posisi strategic media pun kita perlukan 2 orang yang kita akan ambil sebagai apprentice. Skopnya ke arah untuk pengurusan social media, bahan poster, video, pemasaran pemasarannya apa namanya? Marketing dan juga kenyataan media. So dalam waktu yang sama hands on, kita ada peluang untuk kita hantar juga kepada training di yang lain lah juga. So targetnya adalah berumur 28 ke bawah. Siapa yang dah lebih 28 kami minta maaf lah, tidak dapat menyertai program ni. Yang kedua ahli pemuda gema. So jika ada yang berpotensi ataupun berminat dan masih belum ahli dan mungkin boleh pujuk ataupun mungkin boleh offer untuk jadi ahli di peringkat gema negeri dan boleh mendaftar dalam program ni lah. Minat untuk belajar, ciri-cirinya lah. So respon selewat-lewatnya 11.59 malam 10 Julai. Sebab kita target 3 iaitu hari ini sampai 10 Julai adalah penyertaan. Dan kita akan buat saringan, even jika perlu kita akan buat interview lah 11 hingga 17, dan harapnya by 18 hari bulan kita akan memilih lah untuk sesiapa yang terpilih. Ada soalan, ada bergaji ke? Tu dah ada yang jawab tu. So dia apprentice untuk belajar lah, platform untuk belajar. Selalu kalau belajar ambil training ataupun untuk belajar di universiti apa semua kena bayar kan. So ni kita bagi free, tak perlu bayar. Cuma kena bersaing lah sekiranya pernyataan tu banyak, dan kita akan saring dan pilih lah, insyaAllah. InsyaAllah tak ada bias apa-apa, gender bias tak ada. Boleh buat poster ke untuk ni? Kita nak boleh, letakkan dalam proses. Alright. Kita dah fikirkan tapi tak buat lagi. Ini kita umumkan, ala-ala kita ada town hall ni, dan kita umumkan dulu. Jadi kita akan minta kita punya gema designers group untuk bantu buat posters lah. Okay, boleh rujuk apa-apa soalan lain nanti boleh rujuk pada Amar, dan juga apa-apa burning question boleh tanya Amar lah, insyaAllah. Next. Okay, akhir sekali penutup, kita dalam keadaan yang agak sukar sekarang. Bukan agak sukar, sangat sukar. Kalau kita tengok sharing-sharing daripada Facebook, daripada Instagram, even TikTok sekalipun kan, memang boleh nampak ramai orang yang sangat terkesan dengan ni. So kita sama-sama bantu, dan ada satu quote ni, apabila malam semakin pekat, petanda fajar semakin dekat. So insyaAllah kita yakin bahawa kita akan mampu untuk keluar daripada kemelut pandemik COVID-19 ni. Waktu ini adalah waktu ujian untuk kita sama-sama untuk bersama berganding bahu mengaplikasikan nilai-nilai humanity ataupun kemanusiaan yang ada dalam diri kita lah. Tengok jiran-jiran kita, tengok jika ada bendera putih dan sebagainya. Dan dalam waktu yang sama keadaan yang kritikal ni adalah real lah. Sharing daripada orang terdekat dengan saya pun, memang kalau dekat hospital tu sekarang jika nak incubate patient tu,
selalunya dia akan hantar daripada ward tu akan hantar list name kepada group NS kan untuk incubate patient. Tapi sekarang dia dah jadi hantar nama je tapi tak boleh nak buat apa sebabnya equipment dan tempat pun dah sangat terhad dan memang tak ada, so terpaksa pilih-pilih lah orang yang diperlukan ataupun yang sangat-sangat perlu. Tapi kita yakin kita mampu hadapi ni dan insyaAllah kita doakan sama-sama dan kita support each other insyaAllah. So saya rasa tu saja kita punya town hall untuk hari ini. Terima kasih banyak atas penyertaan dan kita tunggu next town hall kita akan datang insyaAllah. Kita akhiri program kita dengan tasbih suratul As dan waktu yang sama kita tengok video akhir ni dan kita boleh sama-sama okey, ada gambar. Saya ingat. Okey, boleh buka video semua untuk kita bergambar dulu. Syah, handsome Syah. Okay, saya akan ambilkan gambar insyaAllah. Ya, standby . Okey, cukup kan? Cukup semua kan? Kejap. Tengah nak buka semua. Rasa cukup ni. Sebab ada dalam 38-40 orang ya. Maksimum rasanya 49. 49 betul. Tapi macam tidak. Tak tahu kenapa. Tak apa, kejap Okey, cukup. Alright, boleh. Semua nampak. Okey. Okay, semua dah ready Saya akan mula dalam Sabri ada 2 orang tak tu. Okay, ada lagi yang baru nak buka. Sabri ada 2. Sabri ada 2 orang. Sebelum ni seorang Okay, saya akan dalam kiraan 5 5, 4, 3, 2, 1. Okay, alright. Terima kasih banyak. Okay, macam mana nampak tahniah pada Amak daripada Gema Melaka, macam ada pertambahan ahli keluarga. Ada anak. Okay. Okay, last sambil sebelum berakhir tu ataupun keluar daripada grup, saja saya letak dalam slide tu video akhir lah, video lagu akhir untuk kita semua. So siapa yang nak keluar dulu pun boleh, siapa yang nak tunggu habis video pun boleh. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Aku rindu ramai orang, aku rindu banyak tempat, rindu banyak benda dan aku rindu mengembara. Oh, I miss a lot of people, miss a lot of places, I miss a lot of things, oh yeah, and I miss all the adventures. Ku mohon Tuhan beriku kesabaran menempuh hariku penuh kerinduan, mengajar diriku arti kehidupan. Harus kita teruskan, we stand together, bersama-sama. Saat kita jauh dan sendiri, hanya sementara, we stand together, bersama-sama. Pastikan ada penghujungnya, kembali semula. Baik semula, baik semula, baik semula. Aku mengharapkannya kau cepat sembuh. Hari-hariku tadakan tangan doa, bebas kemana tanpa dimurung. Ingin terbang, bersayapkan tenang bebas tanpa gangguan. Hidup ini pasti akan berhenti, kembali indah warna kita pelangi.
bersama ya. Lakar kembali yang pernah punah. Contengan ini cuma sebentar. We stand together bersama-sama. Saat kita jauh dan sendiri hanya sementara. We stand together bersama-sama. Pastikan ada penghujungnya. Kembali semula. Baik semula. Semula. Baik semula. Yang jauh di mata kan tetap di hati. Saat bahagia pastikan baik semula. Yang jauh di mata Nabi kan simpan. tetap di hati kan baik semula. We stand together bersama-sama. Saat kita jauh dan sendiri hanya sementara. We stand together bersama-sama. Pastikan ada penghujungnya kan baik semula. Baik semula. Baik semula. Baik semula. Assalamualaikum. Bye bye.